Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah jumpa lagi kita. Malam tadi kita berjumpa 9.15. Hari ini pagi ini kita berjumpa jam 7 ni saudara dalam musim yang kedua. Musim yang nombor 2, tuan, musim yang kedua. Musim yang pertama telah pernah berlalu sekitar dalam 1 tahun 4 bulan kita bersiaran ya. Termasuklah dalam Ramadan dan selepas Ramadan awal Syawal, dan sekarang ini kita masuk dalam musim yang kedua. Musim yang kedua, tuan-tuan, kita ke udara, kita bersiaran secara live online 5 kali 5 hari dalam seminggu. 5 hari dalam seminggu. 5 hari dalam seminggu. Iaitu hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Kita tidak bersiaran pada hari Isnin dan pada hari Selasa. Setiap hari kita bersiaran, hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 7 namanya titisan embun pagi. Kemudian tu pukul 9.15 malam namanya salam husnul khatimah. Pukul 7 saya yang ini pukul 7 ni di bawah banner tajuk yang besar namanya titisan embun pagi. Malam ini pukul 9.15 insya-Allah kita bercerita mengenai salam husnul khatimah. Tuan-tuan jangan lupa malam ni pukul 9.15 setiap malam hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Malam ini kita bersama dengan Dr. Izzuan. Dan bersama dengan Cikgu Suzy. Dr. Izzuan dan Cikgu Suzy. Malam ini pukul 9.15 kita akan bercerita mengenai personality Muslim ataupun Muslim personality. Personality Muslim. Sakhsiah manusia yang namanya Muslim. Siapa manusia Muslim itu? Apakah peribadinya? Apakah akhlaknya? Apakah tingkah lakunya? Itu yang kita nak cerita pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan pagi ini dalam musim yang kedua, second season ini, tuan-tuan kita paparkan sahabat saya, teman saya yang sudah pun bersiaran bersama-sama dengan kita pada musim yang pertama dahulu beberapa kali, tuan-tuan dan puan, seorang imam di salah satu masjid yang ternama di Kuala Lumpur ini. Kemudian tu seorang aktivis, seorang pendakwah, seorang agamawan, alhamdulillah. Saudara, beliau ialah Al-Fadhil Ustaz Ernest Sinagar. Ustaz Ernest Sinagar, tuan-tuan dan puan, kita tampilkan kepada pagi ini untuk bercerita mengenai tuan-tuan, seketul daging dalam diriku. Seketul daging dalam diriku. Tajuknya tuan-tuan dan puan, di bawah tajuk besarnya titisan embun pagi. Tajuk yang kita nak bincang bersama dengan Ustaz Ernest ni ialah seketul daging dalam diriku. Seketul daging dalam diriku. Apa artinya? Apa tamsil ibaratnya? Apa perbincangannya? Jangan lupa tuan-tuan. Tuan-tuan ikuti sekarang bersama dengan isteri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak. Jangan lupa like and share. Like and share. Tuan-tuan tuan-tuan like and share. Tekan button like and share. Tuan-tuan share dengan kawan-kawan, share dengan sahabat-sahabat, share dengan saudara mara. Tiap-tiap pagi tuan-tuan sharekan. Pukul 7 pagi, pukul 9.15 malam. Kita sikit tuan-tuan dan puan. Saya nak bacakan apa yang dituliskan oleh ulama. Kalau kita melakukan kebaikan, terutamanya dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, satu patah perkataan, satu huruf yang kita sebarkan. Balighu anni walau ayat. Sebarkan walau satu ayat yang kamu tahu, seluruh makhluk dalam dunia ini akan berdoa kepada Allah. Cacing di dalam tanah berdoa, ikan dalam laut berdoa, unggas yang berterbangan di angkasa berdoa, pokok-pokok berdoa, rumput-rumput berdoa. Apa doanya? Ampunkan mereka, wahai Allah, ampunkan mereka. Jadi tuan-tuan, cubalah kita masuk dalam kumpulan yang diampunkan oleh Allah dengan tuan-tuan memainkan peranan mudah saja. Saya bersyarah, saya bercakap, Ustaz Ernest bersyarah, Ustaz Ernest bercakap. Tuan-tuan, tuan-tuan hanya press button. Press, share, like and share, like and share, like and share. Itu pun tuan-tuan sudah mempunyai peranan yang besar untuk mendakwahkan agama Allah. Sebab pukul 7 pagi, pukul 9.15 malam ini dakwah. Kita cerita dakwah Islamiah.
Kita nak mengembangkan agama, kita nak membangunkan agama, nak menghidupkan agama dalam diri setiap orang Muslim. Kita nak hidupkan agama. Kita hidup, tuan-tuan, nyawa kita hidup, pokok pun hidup, kucing pun hidup, binatang pun hidup, binatang ternak pun hidup. Kita nak hidupkan agama dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan. Jadi bersama-sama kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah Al-Fadhil Ustaz Ernest Sinaga yang saya sebutkan tadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz Ernest. Oh, belum lagi agaknya. Tuan-tuan dan puan yang mata sekalian, sementara kita menunggu Ustaz Ernest muncul, nampaknya belum muncul lagi tuan-tuan dan puan. Tetapi insya-Allah pagi ini kita nak akan cerita namanya seketul daging dalam diri kita. Apa maknanya tuan-tuan dan puan? Seketul daging. Berapa ketul daging dalam diri kita ni? Daripada kepala sampai ke kaki, tuan-tuan. Daripada tangan, hujung tangan sampai pangkal tangan. Daripada hujung peha sampai hujung peha. Daripada lutut sampai ke peha. Tuan-tuan dan puan tu berbayangkan berapa banyak ketul-ketulan daging. Tapi bukan daging itu yang dimaksudkan, tuan-tuan. Daging yang dimaksudkan seketul entah di mana. Namanya, tuan-tuan, namanya memang dah ada. Dalam Al-Quran disebut, dalam hadis disebut. Namanya ialah qalb. Qalb maknanya hati, tuan-tuan. Hati. Tuan-tuan ada hati, saya ada hati. Tapi hati yang dimaksudkan, adakah jantung itu hati? Adakah limpa itu hati? Ataukah liver itu hati? Adakah itu yang dimaksudkan? Tetapi saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan hati ini mungkin secara konsepnya memang ada pada diri manusia, tak dapat ditentukan di mana dia. Adakah otak itu hati? Tadi balik, adakah jantung itu hati? Kita mengatakan jantung. Tapi hati, memang ada istilah hati. Liver namanya. L-I-V-E-R. Liver itu hati. Adakah itu yang dimaksudkan? Sebab saudara, yang dimaksudkan dengan seketul daging dalam diri manusia, dalam diri insan, dalam diri kita ini, dalam diri kita itulah, dalam hati itulah letaknya berbagai-bagai sifat kita. Dalam hati itulah, kalau kita nak bagikan sifat kita ni kepada dua sifat. Para penonton yang hormati sekalian, ada dua sifat. Satu sifat mahmudah, satu lagi sifat mazmumah. Sifat mahmudah, sifat yang baik. Jujur, sifat mahmudah. Kuat kerja, sifat mahmudah. Hormat orang, sifat mahmudah. Taat Allah, sifat mahmudah. Muliakan Rasul, sifat mahmudah. Sayangi isteri, sifat mahmudah. Sayangi suami, sifat mahmudah. Layani anak-anak, sifat mahmudah. Layani jiran tetangga dengan baik, sifat mahmudah. Bersedekah, sifat mahmudah. Berinfak, sifat mahmudah. Berwakaf, sifat mahmudah. Tuan-tuan dan puan, berfidyah, sifat mahmudah. Al-ma'ruf mal-ma'ruf, sifat mahmudah. Nahi mungkar, sifat mahmudah. Banyak tuan-tuan dan puan. Suka menolong orang, sifat mahmudah. Tangan kita ringan untuk mengulungkan sedekah, sifat mahmudah. Hati kita selalu tercuit kepada kebaikan, sifat mahmudah. Ada satu lagi tuan-tuan, namanya sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Apa sifat mazmumah? Terbalikkan daripada mahmudah itu mazmumah. Sombong mazmumah. Bakhil mazmumah. Dengki mazmumah. Hasad mazmumah. Suka menonjol diri mazmumah. Keluar kata-kata yang buruk kepada isteri, kepada anak, kepada mak, kepada ayah, mazmumah. Tak suka mengkhidmati mak ayah itu mazmumah. Tak suka sembahyang itu mazmumah. Tak suka ke masjid itu mazmumah. Tak suka mendengar majlis ilmu seperti ini mazmumah. Ada majlis ilmu seperti kita sekarang ni sedang live ni tuan-tuan, pukul 7 pagi dan 9.15 malam kita live tuan-tuan. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, kita hanya tidak bersiaran pada hari Isnin dan Selasa. Yang mengikutinya sifat mazmumah. Yang selalu, ya tuan-tuan dan puan, kita ada top fan. Sejak 1 tahun 4 bulan yang kita bersiaran sampai sekarang ni, kita ada tuan-tuan, puluhan dan ratusan top fan kita. Yang tidak pernah jemu-jemu, yang tidak pernah bosan-bosan,
yang tidak pernah menyempilkan diri, yang tidak pernah melarikan diri, yang tidak pernah berada menatap telefon, semuanya tuan-tuan looking forward almost every day. They look forward untuk melihat dan mendengar majlis ilmu yang kita sampaikan melalui online. Tuan-tuan, melalui live online seperti ini. Ini sifat mazmumah. Sifat mazmumah, sifat keji, sifat mahmudah, sifat mulia. Jadi semuanya, sifat-sifat itu duduknya bukan di kulit. Duduknya bukan di kuku. Duduknya bukan di jari. Duduknya bukan di peha. Duduknya bukan di lutut. Duduknya bukan di kaki. Duduknya bukan di telapak kaki. Bukan. Duduknya bukan di tali perut. Duduknya bukan di buah pinggang. Duduknya bukan di paru-paru. Duduknya bukan di hati. Duduknya bukan di jantung. Duduknya bukan di limpa. Tetapi dia ada. Itulah yang disebut. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, setiap diri manusia ni ada seketul daging. Diistilahkan sebagai daging. Setiap diri manusia, tuan-tuan para penonton yang hormat Islam, di mana juga tuan-tuan berada, tuan-tuan ada seketul daging. Baik daging itu, baiklah manusia itu, buruk daging itu, busuk daging itu, maka buruk dan busuklah manusia itu. Ditanyakan apakah dia? Itulah hati, itulah qalbun, hati. Saudara, perbincangan hati ini, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan baca buku-buku, buku tasawuf, buku akhlak, buku mengenai adab, terutama Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Cerita hatilah tuan-tuan, cerita hati. Dan masalah besarnya kita ni, masalah besar je tuan, masalah besar yang ada pada saya, yang ada pada diri tuan-tuan, yang ada pada diri semua ialah waktu kita sekolah daripada kindergarten sampai sekolah rendah, sampai sekolah menengah, sampai universiti, sampai buat masters, sampai buat PhD. Saya lah, saya tak cerita orang lain, saya diri saya sajalah. Tak ada cerita hati, tak ada. Profesor saya di Amerika Syarikat 6 tahun setengah, saya buat masters dan PhD di Amerika Syarikat. Master saya di University of Pittsburgh, Pennsylvania. PhD saya di University of Wisconsin, Madison, USA. Tuan-tuan, tak pernah mereka cerita hati, tak pernah. Tak pernah. 6 tahun setengah, master PhD di Amerika Syarikat, none of my professor talking about heart, talking about seketul daging itu. Tak pernah. Dan saudara-saudara, masa saya menuntut juga di Malaysia pun, di Malaysia, yang kita katakan negara Islam, tak pun cerita. Profesor-profesor, doktor-doktor, pensyarah-pensyarah tak cerita tentang hati. Tak cerita. Di mana kita cerita tentang hati? Di mana universitinya? Universitinya di masjid, universitinya di surau, universitinya di madrasah. Kan? Universitinya yang keluar daripada mulut ustaz-ustaz, asatizah, daripada mulut ustazah, dari mulut reformis, daripada mulut orang aktivis Islam, daripada mulut mereka walaupun pengajiannya sekular, tetapi mereka bercerita tentang Islam. Mereka mahukan Islam. Mereka menghidupkan Islam. Mereka membangunkan Islam. Daripada mulut-mulut mereka inilah kita dengar cerita mengenai hati yang qalbun tadi, hati itu. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian. Tapi ya, poin yang pertama tuan-tuan yang adalah manusia ada hati. Manusia ada hati. Kan ya? Sebab itu saudara, pasal manusia ada hati inilah yang perlu dijaga. Memang kita kena jaga jasad kita. Tuan-tuan dia ada, manusia ni ada 4 komponen manusia. Kalau barat, komponennya ialah body and mind. Body and mind. Itu barat. Barat jasad dan akal. Jasad dan akal. Jasad dan akal. Jasad dan akal. Yang itu saya diajarkan, yang itu saya dikuliahkan, itu yang saya dapat kuliah daripada master's degree saya, daripada PhD saya. Manusia composed of body and mind, body and mind, body and mind. Tapi body and mind, tuan-tuan dan puan, body and mind saja tak cukup. Sebab kita ada jiwa, kita ada perasaan, kita ada hati nurani.
Yang ini yang kurang dikaji oleh masyarakat Barat. Buku-buku Barat kurang mengkaji permasalahan ini. Sebab itu Islam yang mengkaji. Beribu-ribu tahun, tuan-tuan. Bacalah buku ilmu apa ni, Ibn Khaldun misalnya. Bacalah buku yang saya katakan tadi, Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang klasik, buku klasik itu, kitab klasik itu. Berjilid-jilid, tuan-tuan dan puan. Bacalah hadis-hadis, bacalah Al-Quran. Al-Quran, hadis, tuan-tuan, dan kata-kata para sahabat, itulah tuan-tuan asas-asas penceritaan mengenai hati, jiwa, perasaan, jiwa halus, hati nurani. Nombor dua, yang pertama tadi tuan-tuan, tuan-tuan ada hati, saya ada hati. Where hati is resided, di mana hati itu diletakkan dalam tubuh kita? No one knows, no one knows. But the fact remains, we have got heart. Kita ada seketul daging yang namanya kalbu, yang namanya qalb atau qalbun, tuan-tuan dan puan, hati yang kita tak tahu di mana tempatnya yang sebenarnya. Tetapi ada pada diri manusia. Mungkin di atas, mungkin di bawah, mungkin di pertengahan, mungkin di dada, mungkin di perut, mungkin di mana. Tetapi kita ada hati. Tuan-tuan, bawa kereta tengok accident. Tengok accident. Orang berhenti, ramai orang berhenti. 3 orang, tuan-tuan. 3 orang sedang terbaring di tepi jalan. Ada yang dekat-dekat dengan jalan, tengah jalan terbaring. Tak bergerak dah. Tuan-tuan, adakah kita sebagai manusia, if we just pass by, lalu begitu saja, tak menoleh ke kiri, tak menoleh ke kanan? Kita toleh, kita tengok, kita slowkan kereta, mungkin kita berhenti. Siapa yang berhenti? Memang tangan kita memberhentikan kereta. Memangkah kita tidak pijak accelerator tu kita tak pijak. Mungkin brake pun kita angkat. Kita nak berhenti, nak tengok. Nak tengok tuan-tuan dan puan, isteri kita sebut. Kesian. Orang muda rupanya. Tengok dia punya bag tu kat belakang tu, satu grab. Orang muda mencari nafkah, pakai motosikal, rider, bawa bag namanya Grab. Tergelempang, kita pun tak tahu wallahualam daripada cara-cara kegelempangannya, mungkin sudah tidak bernyawa lagi. Keluar daripada mulut isteri kita, kesian. Tuan-tuan yang saya nak sebut. Kesian tu daripada mana? Daripada kulit. Kesian tu daripada mana? Daripada lutut. Kesian tu daripada mana? Daripada bahu. Kesian tu daripada mana? Daripada dagu. Kesian tu daripada mana? Daripada rambut. Kesian tu daripada mana? Daripada janggut. Tidak. Kesian itu daripada hati. Hati yang merasakan. Hati yang kata ada simpati. Hati yang kata just slow down. Hati kata we stop for a while. Hati yang kata tarik break. Hati yang kata jangan teruskan lagi perjalanan. Hati yang kata tanya orang apa yang patut kita tolong. Itu hati, itulah hati. Tapi kalau nak mengikut tuan-tuan, nak mengikutkan kehendak kita, kita pun in a rush. Tuan-tuan ada satu appointment, dan appointment itu pukul 10, kejadian itu berlaku pada pukul 9.30. Tuan-tuan kena sampai sebelum pukul 10 sebab meeting bermula atau appointment bermula pukul 10. Kita tak patut berhenti. Kita teruskan perjalanan. Tapi tuan-tuan, ada benda yang meruntun-runtun kita. Meruntun-runtun. Berhenti. Mata kata nak tengok. Telinga kata nak dengar. Hati yang membisikkan. Nak tengok, nak mencurahkan satu perasaan yang ada kepada diri kita. Perasaan itulah tempatnya di mana hati diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perkataan yang keluar daripada mulut isteri kita, kesian. Tengok bag Grab itu kita kesian. Tengok motosikal yang dah hancur itu kita kesian. Tengok rakyat tengok body yang berkelimpangan itu kita kesian. Tak tengok lagi anak isteri yang datang menangis, memekik, melolong, menambahkan lagi. Kesiannya kita melihat suasana itu. Di mana tempat kesian itu? Itulah hati. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, itulah perbincangan mengenai hati. Sangat penting tuan-tuan.
Tetapi ada juga yang saya baca tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ayat yang awal-awal dalam surah Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit. Allah tambah lagi penyakit kepada hati yang sedia berpenyakit. Disebut juga dalam ruang yang sama, dalam page yang sama dalam Al-Quran, tuan-tuan, disebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Hati mereka ditutup mati. Khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka being sealed off. Tutup. Wa ala sam'ihim. Tuan-tuan ya, pendengaran mereka ditutup. Wa ala absarihim. Penglihatan mereka ditutup. Bila hati ditutup, panca indera yang lain pun ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Kalau hati tertutup, kalau pendengaran tertutup, kalau penglihatan tertutup, yang menunggu kita ialah azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Jadi kita cerita pagi ni tuan-tuan, pukul 7 ni kita cerita tajuk dia, seketul daging pada diriku. Seketul daging dalam diriku. Seketul daging dalam diriku. Itu tajuk pada pagi ni tuan-tuan. Apa yang seketulnya itu? Itulah daging itu. Daging itu macam satu simile, macam satu kiasan, tuan-tuan dan puan, kiasan. In actual fact, bukan seketul, nampak seketul begitu, bukan. Macam mana bentuknya? Kita buat hati biasanya gambar heart, tuan-tuan. Ada pula tengah-tengahnya, ada kita dulu, masa kita muda dulu, masa kita bercinta dulu, gambar hati, lepas tu tebuk sikit, ada pula dia punya arrow, ada anak panah dia. Wah, hebat tuan-tuan, hebat. Itu hati. Dan manusia meraihkan hati. Tetapi saudara-saudara, yang penting kepada hati ini, daripada kita lahir sampai kita besar, tuan-tuan, sampai kita muda, remaja, sampai dewasa, sampai kita mati, memanglah nak dijagalah hati ini. Saudara, nak dijaga. Dan ada cara menjaga hati ini berbeza dengan menjaga badan. Nak menjaga hati ini berbeza dengan menjaga tanam-tanaman yang kita tanam. Nak menjaga hati ini, perempuan ni, tuan-tuan tanam bunga banyak di halaman rumah itu. Berbeza nak menjaga bunga dengan menjaga hati kita manusia. Nak menjaga hati, tuan-tuan, perbelanjaannya berbeza. Dengan kita belanjakan, tuan-tuan, ya, dengan belanjakan dalam musim COVID ini, bergeraklah, tuan-tuan, riders bergerak. Grabnya, tuan-tuan, tengoklah food panda bergerak di sana sini. Ribuan di antara mereka. Menghantarkan makanan, menghantarkan makanan di sana, menghantarkan minuman, menghantarkan makanan. Bersilang siur, bersimpang siur mereka, tuan-tuan. Tidak ada kita di Kuala Lumpur ni, di Petaling Jaya, yang kita berhenti di traffic light, tak nampak Grab. Mesti ada Grab. Biasanya ada Grab. Biasanya ada food panda. Dan lain-lainnya yang lain-lain. Menghantarkan makanan. Makanan untuk apa? Makanan untuk perut. Makanan untuk fizikal. Makanan untuk, tuan-tuan, physiological. Itu makanan zahir. Tadi saya mengatakan manusia, tuan-tuan, manusia barat melihat manusia ni body and mind. Body and mind. Tetapi Islam melihat manusia ini body, mind and ruh. Body, namanya body, mind and spirituality. Islam tambah satu lagi, yang orang barat tak ambil perhatian tentang ini. Tak banyak buku yang ditulis di barat membincangkan perkara faktor yang ketiga ini. Apa faktor yang ketiga? Ialah ruh. Body, mind, jasad, akal, itu barat. Jasad dan akal, jasad dan akal, jasad dan akal. Tetapi Islam tambah satu lagi. Bahkan inilah di antara yang penting dalam pengajian, dalam perguruan, dalam hal kita menuntut ilmu, untuk kita mendidik hati kita. Jadi program kita, tuan-tuan dan puan, setahun 4 bulan dah program itu di bawah banner dakwah. Di dakwah ni kita nak bina diri.
Malam tadi tuan-tuan, malam tadi kita cerita apa tuan-tuan? Malam tadi kita cerita counselling keluarga. Disebutkan tuan-tuan, orang yang kahwin ada seminggu. Inai masih dijari berjumpa dengan Ustazah Yohanis yang bersama dengan saya pada malam, tetamu saya pada malam tadi, dan akan muncul minggu depan tuan-tuan. Hari Khamis malam Jumaat kita jumpa lagi dengan Ustazah Yohanis dengan Coach Zaid Muhammad. Coach Zaid Muhammad tak dapat datang pada malam tadi, tidak dapat hadir bersama kita tuan-tuan live malam tadi oleh kerana kesihatannya tidak mengizinkan dia untuk bersama dengan kita pada malam tadi. Tetapi ada Ustazah Yohanis Yusof bersama dengan kita malam tadi. Apa dia kata? Ada orang datang jumpa dia, seorang wanita yang tuan-tuan nampak inainya masih fresh lagi. Inai masih fresh lagi. Datang kepada Ustazah, kami nak bercerai, saya nak bercerai. Inai masih lagi fresh. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan baru kahwin. Dah bercerita nak bercerai. Tuan bayangkan kan? Kenapa nak bercerai? Allahuakbar. Tetapi tuan-tuan dan puan, selain daripada agaknya makanan tak cukup, rumah tak cukup, penginapan tak selesa, kenderaan tak selesa, suami baru dikenalnya, baru dalam sebulan 2 bulan, lain masa dia orang courting tu lain, perangai lain, masa dah jadi suami isteri perangai lain, mak bapak pula lain, mertua pun lain, semua pengaruh-pengaruh ini. Saudara, itu adalah namanya pengaruh-pengaruh perkelilingan yang membentuk manusia. Tetapi saudara-saudara, apa yang mendorong dia berjumpa dengan Ustazah untuk bercerai? Bercerai ni sifat mazmumah. Bersatu sifat mahmudah, bercerai sifat mazmumah. Sifat yang keji. Tuan-tuan, ada satu benda yang diizinkan oleh Allah tetapi paling dibenci oleh Allah ialah talak, bercerai. Allah tak suka. Perceraian, berlaku satu perceraian, melafazkan perceraian tuan-tuan, bergegar arash Allah Subhanahu wa taala. Arash, the throne of Allah get shattered, tuan-tuan, bergoncang. Arash Allah bergoncang kepada suami isteri yang kahwin, sama ada 5 tahun, sama ada 10 tahun, sama ada 20 tahun, bercerai, bergegar arash Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saudara, perkara yang diizinkan tetapi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah perceraian. Talak. Jadi para penonton yang dirahmati sekalian, balik tadi. Saya dah menguraikan tadi tuan-tuan, yang pertama ialah tajuk kita ni seketul hati dalam diri kita. Seketul daging dalam diri kita. Tajuk pagi ni seketul daging dalam diri kita. Kita akan ulas minggu depan pun masih tajuk yang sama. Seketul daging dalam diri kita. Agaknya Ustaz Ernest ada masalah agaknya. Biasanya masalah internet, tuan-tuan dan puan, masalah internet. Dia dah muncul tadi sebenarnya sebelum siaran kita rasmikan keluar tadi, dia dah ada. Tetapi saya rasa mungkin ada masalah telefon, masalah internet. Maklumlah, kita bersiaran ni tuan-tuan dan puan secara internet, menggunakan sistem internet. Menggunakan tuan-tuan wave, kelajuan, menggunakan teknologi yang terbaru. Di mana pun tuan-tuan, saya bercakap sekarang ni, dapat diikuti di Norway, dapat diikuti di Sweden, dapat diikuti di Australia, dapat diikuti di New Zealand, dapat diikuti di Amerika, dapat diikuti di Kanada, dapat diikuti di Jepun, dapat diikuti di China, dapat diikuti di Chile, dapat diikuti di Brazil. Real time. Saya pegang tangan saya macam ni, saya goncang jari saya macam ni tuan-tuan. Orang Brazil pun nampak jari saya begini, orang Argentina pun nampak jari saya begini, orang di Tokyo pun nampak jari saya di situ. Itulah hebatnya internet. Dan Yayasan Sabah yang saya pimpin ni, Yayasan Sabah ni menggunakan internet ini bukan nak tengok kartun-kartun saja, bukan nak tengok filem-filem Netflix saja, bukan nak tengok artis-artis saja, bukan nak tengok apa ni yang rancangan hiburan saja, tapi kita gunakan untuk dakwah agama Allah. Setahun 4 bulan dah tuan-tuan, setahun 4 bulan. Tidak ada yang keluar daripada mulut saya, tidak ada yang keluar daripada mulut sahabat-sahabat. 200 orang. 200 orang ustazah-ustazah dan ustaz-ustaz dan ahli-ahli profesional yang cintakan Islam
telah bersama-sama dengan kami, tuan-tuan. Bersama-sama kami setahun 4 bulan. Bergilir-gilir. Satu malam ada 3 orang, satu malam 2 orang. Kalau pagi itu ada 2 orang, ada 3 orang dan sebagainya. Dah 200 orang. Alhamdulillah. Oleh kerana kita beroperasi secara non-profit making, tuan-tuan. Yayasan Sabah ni ialah NGO non-profit making. Kita bukan untuk keuntungan, bukan untuk bisnes, tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah, 200 ustaz, ustazah, para asatizah ini, tuan-tuan, kita tak bayar 1 sen pun, tuan-tuan. Inilah khidmat. Inilah khidmat yang mereka berikan untuk agama. Khidmat yang diberikan untuk dakwah. Dan saya menyediakan platformnya. Platformnya, tuan-tuan dan puan, internet. Platformnya ialah Facebook. Platformnya ialah Twitter. Platformnya ialah Instagram. Platformnya ialah YouTube. Masya Allah. Platformnya ialah TikTok. Ini tuan-tuan Rahman. Kita gunakan. Kalau tidak TikTok ni, tuan-tuan, tengok orang menari. Tua menari. Orang bertepuk tangan. Hilang pedoman kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan puan. Tapi kita gunakan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk beribadah kepada Allah, untuk membina hati, membina jiwa, membina diri, membina akhlak, membina adab, membina personality, membina syakhsiah, supaya kita mati bertemu dengan Allah, mati sebagai Muslim. Kita bertemu dengan Allah, mati sebagai mukmin. Kita bertemu dengan Allah, mati sebagai muttaqin. Kita bertemu dengan Allah, mati sebagai muhsinin. Berlakulah konsep yang namanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, para penonton yang hormati sekalian, kita nak berhenti sebentar, kejap aja tuan, kejap. Jangan ke mana-mana. Terus like and share. Tolong tuan-tuan, like and share. Tolong tuan-tuan. Inilah tuan-tuan nak dapat ganjaran, tuan-tuan nak dapat pahala. Tuan-tuan nak timbunkan pahala, tuan-tuan nak tambah pahala, apa tuan-tuan buat? Telefon yang tuan-tuan pegang sekarang ni, tekan button like and share. Bagi tahu kawan kita, bagi tahu sahabat-sahabat kita, bagi tahu saudara mara kita. Program kita ni, tuan-tuan, tidak mengata siapa-siapa. Program kita ni tidak menyebut nama siapa-siapa. Program kita ni tidak menyebelah mana-mana pihak. Program kita ni tidak ada unsur politik di dalamnya. Program kita ni tidak menyebelah kepada orang di atas, mengenepikan orang di bawah, tidak. Program kita ni tidak menyebelah kepada orang bandar, mengenepikan orang kampung, tidak. Program ini tidak mengenepikan nelayan, petani. Program ini tidak mengenepikan golongan rendah dalam kehidupan masyarakat kita. Program ini adalah untuk semua. Pasal Islam itu adalah Islam untuk semua. Tuan-tuan, Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan memberikan rahmat kepada seluruh penjuru alam. Tuan-tuan adalah rahmat penjuru alam. Lidah kita adalah rahmat penjuru alam. Mata kita adalah rahmat penjuru alam. Dan hati kita adalah rahmat kepada seluruh penjuru alam. Hati kita ni. Baik hati pemimpin dunia, baiklah alam ini. Buruk hati pemimpin dunia, buruklah alam ini. Baik hati pemimpin sesebuah negara, baiklah negara itu. Tuan-tuan, buruk, tuan-tuan, melantung, busuk hati pemimpin mana-mana negara. Maka tuan-tuan, the suffering of the people, with the end result, the outcome would be, people would suffer. Inilah tuan-tuan puan, insyaAllah yang kita kena fikirkan. Sebab itu perbincangan kita, seketul daging dalam diri kita ni sangat penting, tuan-tuan. Sangat-sangat penting. Okey, kita berhenti sekejap. Tuan-tuan, jangan pergi mana? Jangan pergi mana, tuan-tuan. Kita akan akhirkan, insya-Allah. Kita akan akhirkan. Tepat pukul 8 kita akan akhirkan program ini. Program ini tidak melebihi daripada 1 jam. Yang program malam itu 1 jam 15 minit. Tuan-tuan dan puan, yang pertama iklan. Iklan yang pertama ialah malam ini, tuan-tuan. Malam ini kita bersama dengan Dr. Izwan Yusof. Dr. Izwan Yusof dan Cikgu Suzy. Kita membincangkan tajuk personality Muslim, syakhsiah seorang Muslim. Siapa dia seorang Muslim? Bagaimana nak melahirkan kita personality Muslim? Bagaimana nak menghidupkan personality Muslim? Apa cabaran-cabarannya untuk menjadi seorang Muslim? Apa cabaran-cabarannya untuk menjadi seorang mukmin? Apa cabaran-cabarannya untuk menjadi seorang muttaqin?
Apa cabaran-cabarannya untuk menjadi seorang muhsinin? Apa cabaran-cabarannya untuk mati dalam husnul khatimah? Apa cabaran-cabarannya untuk mati? Allah sayang kita dan kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbincangan pada malam ini pukul 9 suku malam, 9.15 malam. Besok tuan-tuan dan puan, besok insya-Allah besok kita harap insya-Allah sebelah pagi besok tuan-tuan dan puan sebelah pagi besok hari Sabtu. Hari ini hari Jumaat tuan-tuan. Hari ini hari Jumaat. Besok hari Sabtu sebelah pagi insya-Allah kita bersama dengan seorang teman lagi yang akan bersama dengan saya besok tuan-tuan dan puan insya-Allah. Dan malam besok pun ada satu program lagi tuan-tuan Malam besok program khas. Malam besok malam hari Sabtu malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad saya bersama dengan Ustaz Akib. Ustaz Akib Abdullah akan menjawab semua soalan-soalan. Tuan-tuan besok malam, besok pukul 9.15 malam, dalam 1 jam suku macam itu, kita menjawab apa saja soalan-soalan. Mengenai akidah, mengenai syariah, mengenai akhlak, mengenai adab, mengenai tauhid, mengenai fiqh, mengenai tasawuf. Tuan-tuan tanyalah tuan-tuan. Dan macam mana nak bawa Islam dalam kehidupan harian. Bersama dengan isteri, bersama dengan suami, bersama dengan anak, bersama dengan jiran, bersama dengan masyarakat yang lebih luas. Macam mana caranya nak memakmurkan institusi Islam. Besok tuan-tuan, malam besok. Bukan malam ni, malam besok. Malam ni kita cerita Muslim Personality pukul 9.15 bersama dengan Dr. Izwan Muhammad Yusof dengan Cikgu Suzy tuan-tuan. Malam besok pukul 9.15 bersama dengan Ustaz Akib Abdullah. Saya dan Ustaz Akib Abdullah, imam salah sebuah masjid yang utama di Malaysia, berkelulusan Azhar University, aktivis masyarakat, bergerak cergas dalam aman Palestin. Kerjanya tidak lain dan tidak bukan selain daripada mendakwah, selain daripada memberi ilmu kepada masyarakat, dia juga berjuang untuk menyelamatkan, untuk membantu insan-insan di bumi Palestin, pelarian-pelarian Palestin yang ada di Syria, yang ada di Jordan, yang ada di Lebanon dan sebagainya. Itulah kerja dari Ustaz Akib Abdullah. Malam besok akan menjawab soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan. Tajuknya ialah tentang apa saja, apa yang muskil, apa yang anda muskil. Tuan-tuan apa yang anda muskil tanyakanlah. Tajuknya tuan-tuan, tajuk program tu malu bertanya sesat jalan. Malu bertanya sesat jalan. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan insya-Allah yang kedua kita ada kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kita ada sekarang di studio kita tuan-tuan di insya-Allah di Taman Tun, kita sedang pamerkan di skrin sekarang ni tuan-tuan. Apa dia? Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Berharga RM15 juta ringgit. Satu kompleks yang agak besar tuan-tuan. Untuk menampung 250 orang dalam suasana 3-star hotel. 3-star hotel. Saudara-saudara, orang miskin free. Anak yatim free. Orang gelandangan free. Untuk datang ke tempat itu untuk mengikuti program. Dia ada program-programnya. Apa nama programnya? Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, kompleks Anjung Husnul Khatimah ni tak ada dalam dunia. Belum ada lagi dalam dunia. Kita akan tak ada di Eropah, tak ada di benua Arab, tak ada di bumi Asia, tak ada di tanah Melayu, tak ada di Malaysia, tak ada di Selangor, yang ada di Bukit Ceraka. Kita akan bangunkan di Bukit Ceraka di Shah Alam. Bukit Ceraka Shah Alam. InsyaAllah bulan, kalau tidak ada aral melintang, tidak ada masalah teknikalnya, bulan Ogos nanti cerocok filing sudah bermula. 15 juta ringgit filing bermula tuan-tuan dan puan. Untuk menampung 250 orang ada 125 bilik. 125 bilik fully aircon, macam bilik hotel tuan-tuan. Ada sikit ada katilnya, ada tilamnya, ada bantalnya, ada almarinya, ada tempat air panasnya, ada tempat menggosok bajunya untuk 2 orang, suami isteri dan sebagainya. 125 bilik fully aircon. Dan tempat syarahannya, ada auditoriumnya, ada 10 bilik syarahannya tuan-tuan dan puan, insya-Allah lengkap, semuanya lengkap dengan state of the art tuan-tuan, lengkap. Jadi kita nak alu-alukan teman-teman datang, insya-Allah. Datang untuk apa? Datang untuk mengikuti satu ilmu namanya pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah.
Tuan-tuan ingat, perlu tak perlu tuan-tuan? Mendidik diri kita supaya mati dalam husnul khatimah. Mendidik diri tuan-tuan, mendidik diri saya supaya bila malaikat maut mencabut nyawa kita, perkataan yang terakhir yang keluar daripada mulut kita ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memanglah mudah dengarnya nak menyebut perkataan itu. Bukan susah sangat. La ilallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau tak jaga sembahyang, susah nak mengucap kalimat itu, tuan-tuan. Tak pergi masjid, susah nak mengucap kalimat itu. Tak tahu Al-Quran, tak buka Al-Quran, buta Al-Quran, susah nak mengucap kalimat itu. Tak datang ke surau, tak datang ke masjid, tak duduk majlis ilmu, susah. Susah nak mengucap kalimat itu. Tak didik isteri, tak didik anak, tak didik agama mereka. Susah nak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Derhaka kepada mak, derhaka kepada ayah. Susah nak mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Derhaka kepada suami. Susah nak mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bergaduh dengan jiran. Susah nak mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hutang yang tidak berbayar. Susah nak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bermusuh dengan orang keliling. Sukar nak mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila azan dipanggilkan Allahu Akbar, hati kita tak tercuit pun untuk meraihkan azan yang dipanggil. Hayya 'alas salah, marilah kepada sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah kepada kejayaan. Hati kita tidak terdetik pun untuk meraihkan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, insya-Allah mudah-mudahan saya harap kompleks, nama dia Kompleks Anjung Husnul Khatimah, berharga 15 juta ringgit, bertempat di Bukit Cerakah di Kuala Lumpur di Shah Alam, dan akan dibangunkan insya-Allah kalau segala-galanya berjalan dengan baik bulan Ogos nanti filingnya akan bermula insya-Allah filing. Okey, dananya dapat daripada mana? Ada 7 unsur data. Tuan sumbanglah, sumbang. Yang pertama wakaf, yang kedua zakat. Zakat ni orang keluarkan zakat, pihak zakat akan bagi semula kepada orang tu certain percentage for him to do the disbursement. Dia yang akan mengagih-agihkan. Bila pulang balik kepada pemberi zakat itu mengagih-agihkan, kita harap sebahagian daripada agihan itu pergi kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Itu maknanya zakat, tuan-tuan. Wakaf, zakat, tuan-tuan, infak, sedekah, amal jariah, fidyah fi sabilillah. Kita tak terima yang lain, tuan-tuan. Dan kita terima juga simpanan-simpanan KWSP ke bank ke yang tidak patuh syariah. Kita ada satu akaun khas, satu ledger khas kepada tuan-tuan duit-duit yang tidak patuh syariah itu duit-duit, katakanlah duit-duit yang haram begitu tuan-tuan kita gunakan adalah tempat-tempatnya ulama mengatakan boleh kita gunakan di tempat-tempat yang tertentu untuk pembangunan yang tertentu insya-Allah.